الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بما فيه. Muka surat tanda ni muka surat 48. Atas sekali ya. Permannya man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Itu ya. Kita masih lagi bincang tentang ayat kursi ya. Ayat kursi ni ayat tu mana tanda ya. Ayat tu mana tanda, kursi tu bukan chair tu. Bukan tempat duduk ya. Kata ulama tafsir ikut tafsir lah. Kursi itu ialah pemerintahan Allah. Tanda mana kalau terjemah Melayu kita tanda-tanda kebesaran pemerintahan Allah. Ayat kursi itu ialah pemerintahan Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran pemerintahan Allah ya. Jadi sampai tentang firman-Nya man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya, siapakah maksudnya siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa keizinannya. Okey, di akhirat besok ni cerita di akhirat lah. Allah tanya man ni berupa pertanyaan ya. Man ni berupa pertanyaan. Za tu mempunyai ya. Za tu mempunyai. Allazi tu yang. Jadi man zallazi. Siapa yang mempunyai yashfa'u. Yashfa'u ni syafaat, recommendation, pertolongan, bantuan ya. Siapa yang mempunyai bantuan ya, indahu di sininya ya, illa bi'izni, melainkan dengan izin Allah. Mana Allah menceritakan di akhirat besok tidak ada siapa boleh nak tolong kita ya. Tak ada siapa boleh tolong kita ya. Melainkan kalau ada pun dengan izin Allah. Ya, kalau terkadang adalah memang ada ya. Itu pun dengan pertolongan Allah ataupun dengan izin Allah. Kalau izin Allah boleh tolong. Siapa dia boleh tolong? Ada 3 golongan yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Mana akan merekomenkan orang di akhirat besok ada 3 golongan manusia ya. 3 golongan ya. Al-ulama wasyuhada al-anbiya summa al-ulama summa syuhada atau kama qala ya. Pertama sekali nabi-nabi dan rasul-rasul. Ni nak recommend kita ni. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Al-anbiya summa syuhada, kemudian orang mati syahid. Yang ketiga ialah al-ulama. Ulama, syuhada, al-anbiya para nabi, para ahli ulama dan orang mati syahid ya. 3 golongan tu. Ini yang Allah beri keizinan walaupun dapat ada title izin lah ya, ada authority lah izin, tapi bukan sebarangan gitu ya. Itu maksud dia. Walaupun ada authority, ada kuasa Allah beri, tapi bukan sebarangan ya. Illa bi'izni, ingat izin Allah pun boleh. Allah tak izin, walaupun Allah bagi title, tak boleh tolong juga. Ya, 3 golongan dah. Ya. Jadi pertama sekali nabi-nabi lah. Nabi kita Muhammad SAW ni dia dapat lesen besar. Ikut sebab tu Nabi digelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin ya. Penghulu segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Bos. Penghulu ni bos lah. Ketua segala nabi. Ketua segala nabi dan rasul, Nabi Muhammad lah bos dia.
Nabi Muhammad lah ketua dia. Ya. Ya. Nabi Muhammad ni dia bos, dia besar sekali pangkat dia. Ya. Nabi akhir zaman, ya. Sebab tu Nabi Muhammad dia kuasa besar, ya. Dia boleh rekomen siapa-siapa saja. Bukan saja umat dia saja, tapi bahkan kata ulama, bahkan umat-umat sebelum dia pun boleh. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, semua boleh. Kalau dia tak, yang pertama kalau dia tak, yang kedua kalau dia dapat keizinan Allah. Jadi dua syarat lah. Kalau dia tak dan dapat keizinan Allah. Okey, siapa yang dia tak ni? Pertama sekali orang yang ingat dia lah. Orang yang ingat dia lah, kan. Jadi di antara orang ingat tu ialah man ahya sunnati. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Dan ciri-ciri orang yang dapat recommendation daripada Nabi Muhammad SAW ialah ahya sunnati, menghidupkan sunnahku. Yang pertama, ialah orang yang menghidup sunnahku. Ya. Man ahya sunnati, siapa menghidup sunnahku, faqad ahabbani, dia sayang katku. Wa man ahabbani kana ma'yal fil jannah. Siapa sayang katku, dia bersamaku dalam syurga. Okey, apa ciri-ciri sayang kat Nabi? Memang nak sayang, kan? Apa tanda dia? Ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi, sama ada wajib ataupun sunat. Ya, mana Nabi suruh itulah kita buat. Kalau wajib pun wajib lah, kalau sunat pun sunat lah. Yang mana Nabi larang, itulah kita tinggalkan, sama ada haram ataupun makruh. Ya, tu ya. Kita ikut tak agak-agak. Ya. Kita perlu ikut, ya. Bukan perlu, wajib ikut. Mesti ikutlah. Ya, ikut yang wajib ni macam sembahyang fardu 5 waktu semalam, puasa bulan Ramadan, ya. Zakat haji Baitullahil Haram yang Nabi tunjuk tu. Hak tu mesti, kan? Tu wajib. Hak sunat pun sunat, setiap fardu semua ada sunat. Setiap fardu semua ada sunat yang mengiringi fardu tu. Ada sembahyang fardu, ada sembahyang sunat, ada sedekah fardu, ada sedekah sunat, ada haji fardu, ada haji sunat, ada puasa fardu, ada puasa sunat. Ya, kalau kita nak ikut sunnah Nabi, kena buat fardu dan sunat tu. Ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, "I'lam anna awamirallahi faraidun wa nawafil." Ketahuilah bahawa perintah-perintah Allah ni ada fardu, ada sunat. Fal fardu ra'sul mal, fardu itulah modal perniagaan. Wa sunnatu ar-ribhu. Sunat tu untung dia. Wa bihi fawzu fi darajat. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah. Fardu tu modal perniagaan, dan dia dengan dia lah kita mula berniaga. Wa sunnatu, sunat tu huwa ribahu, untung dia. Wa bi fawzu fi darajat, dengan dia mencapai darjat di akhirat. Itu di antaralah, ya. Jadi kalau kita buat fardu saja, macam kita beli kain, kita beli kain satu helai RM15. Kita jual RM15. Untung tak? Tak untung. Berapa ringgit beruntung? Kita jual 15, kita beli kain RM15, kita kena jual RM20, untung RM5. Untung tu dipanggil sunat. Jadi kalau tu buat fardu saja, ngam-ngam je. Miss ngam-ngam tu habis. Ya. Kalau hak fardu tak apa nak sempurna, habis hak tu. Ya. Jadi kita kena buat untung. Hak untung tu kena buat. Sebab hak untung jadi penampung. 4 sebab. Kita buat sunat ni 4 sebab. Pertama, mendekatkan kita dengan Allah. Kedua, sunat menjadi penampung fardu yang tak sempurna. Ketiga, sunat mendekatkan kita dengan Allah. Pertama, menjadi penampung fardu yang tak sempurna. Yang kedua, mendekatkan kepada Allah. Yang ketiga, menjadi penampung fardu yang tak sempurna. Yang keempat, menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi satu,
Satu, mendekatkan kita dengan Allah. Yang kedua, menjadi penampung fardu yang tak sempurna. Yang ketiga, Allah lupa dah. Apa dia? Yang ketiga lupa dah. Kenapa penampung fardu tak sempurna? Mendekatkan kita dengan Allah. Dah selesai yang tiga, yang empat satu lagi. Ingat tak? Ada satu lagi. Apa kecil satu lagi. Menambah sayang Allah pada kita, menambah sayang Allah. Menambah kasih Allah pada kita lah. Jadi empat lah. Jadi empat sebab kita buat sunat ni. Menambah sayang Allah pada kita atau Nabi kita Muhammad SAW. Sayang kita pada Allah, jadi itu apa nama sunat-sunat yang kita kena buat, kita jangan panggil setengah orang pandang sunat tu ringan, tak payah buat, jangan, setengah orang tak pernah buat. Nabi sabda, silap dia, sunat yang empat ni menjadi pagar pada yang wajib. Menjadi pagar balik, boleh ingat balik. Menjadi pagar pada yang wajib. Boleh ingat jadi Nabi sabda, kalau maksud hadis tu, Nabi kata siapa yang beringat sunat, satu masa dia akan beringat yang wajib. Kalau sunat tak payah, sunat satu masa wajib pun tak payah. Jadi kita jangan biasa meringat sunat. Sunat tu kita rasa macam wajib juga. Jadi yang kita meringankan yang sunat. Jadi kemudian mencapai derajat, meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Banyak buat sunat tu meningkatkan derajat kita dengan Allah. Lagi buat sunat, lagi tinggi derajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan sunat. Baik. Itu yang hadis fardu dengan sunat tu. Ada lagi. Misalnya dari segi amalan kita hari-hari lah. Misalnya kita makan dengan tangan kanan, tu Nabi sebut makan dengan tangan kanan. Kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Allah Rasulullah kasih orang tu berkanan kanan ketika sikat rambut, berkanan kanan pakai kasut, berkanan kanan membersih pakaian, berkanan kanan ketika makan. Terima kasih belah kanan. Dia kiri ni satu kerja dia. Biasa berak lain semua kena kanan. Kerja kiri ni satu saja tugas dia, hanya batu berak. Jadi kita jangan salah guna anggota yang Allah bagi kepada kita tu. Lain semua kena kanan. Cuba berazam. Aku berazam mulut aku tidak akan disuap dengan menggunakan tangan kiri. Tu sunnah tu. Aku berazam mulut aku tak akan suap dengan menggunakan tangan kiri atau minum tangan kiri. Jangan. Tu walaupun kita pandang ringan tapi dia jadi besar juga kalau kita tinggal lama-lama. Makan tangan kanan. Lepas tu nak makan bismillah. Bismillah kena rajin. Itu pun sunnah Rasulullah. Iza akalta fasamillah, bakul biyaminik, bakhuz mimma yalik. Bila kamu nak makan, sebutlah nama Allah. Capailah makanan dengan tangan kanan. Ambil yang depan dulu. Itu semua sunnah Rasulullah lah. Kita kena buat sikit-sikit lah. Satu lagi ialah Nabi suka pakai yang putih. Putih juga. Ahabbus siyab ila Allah al-bayad wa kaffinu fiha mautakum atau kama qala. Sekasih-kasih pakaian di sisi Allah ialah putih. Kapanlah mayat kamu dengan kain putih. Kita mayat je kerja kain putih kan. Tak kapan warna lain kan kalau mayat. Tapi pakai kita tak kisah sangat. Pakai pun kena juga. Patutnya begitulah. Kalau boleh lah boleh pakai pun kita kena ni. Kita tanam mayat memang kita cari kain putih lah. Tapi Nabi sebut tu apa dah? Pakaian pun putih. Itu sunnah lah. Kalau boleh buat kita buat.
Bukanlah haram pakai ni, dah. Mungkin salah faham lah kan. Tapi mana dikasih oleh Allah lah. Ya. Wakafina biha mautakum. Siapalah yang kata ya. Kemudian nak pakai kasut tangan kanan, kaki kanan. Buka kasut kaki kiri. Pakai kaki kanan, buka kaki kiri tu. Masuk tandas kaki kanan, masuk kanan kaki kiri. Masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Gitu. Ya, jadi tempat-tempat tu semua sunah-sunah lah. Itu benda remeh-remeh ringan-ringan. Jadi itulah jadi yang kita nak ni sekarang ni nak bagi Nabi sayang kat kita ialah supaya kita dapat recommendation di akhirat besok. Ya, supaya kita dapat recommendation di akhirat lah. Ya. Selain pada itu ialah banyak selawat kat Nabi. Ya. Man shalla alayya marrah sallallahu biha asyra atau kama qala. Siapa yang selawat aku sekali, Allah selawat kat dia 10 kali. Ya. Jadi selawat sekali, Allah selawat 10 kali. Selawat kepada Allah beri ampunan. Allah selawatkan Nabi, Allah beri ampunan. Kalau Allah selawatkan kita, Allah beri rahmat, keampunan juga. Ya. Jadi kita selawatkan Nabi sekali ya, Allah selawat 10 kali. Bukan payah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak baik lagi, selawat tahiyat tu, Ibrahimiyah. Ya. Raja selawat. Man ahabba syai'an aksara fi zikrih atau kama qala. Nabi sebut, siapa yang kasih satu benda, dia selalu sebut benda tu. Kita kasih Muhammad, selalu sebut Muhammad. Tak? Kita kasih Muhammad, sebut Muhammad selalu. Itu tanda sayang lah. Ya. Allah akan pulang balik roh pada Muhammad, dengar kita salawat, Nabi jawab salawat kita. Ya, insya-Allah. Dia Nabi ada kuasa besar lah nak recommend kita di akhirat besok. Ya. Yang kedua ialah alim ulama, tuan-tuan guru kita. Nabi tadi dia tidak ada hak lah, berapa ribu pun dia boleh recommend dengan syarat dia nak. Yang kedua izin Allah, kan. Yang ulama dia ada had, ikut pangkat di sisi Allah. Ikut pangkat di sisi Allah, tinggi pangkat dia boleh tarik lah. Ada boleh tarik 100 orang, ada 1000 orang, dia boleh tarik. Dia seorang tu dia boleh tarik 1000 orang lagi. Ada 2000 orang, ada 5000 orang, ada setengah 4 orang, 3 orang aja. Ikut pangkat di sisi Allah. Tinggi pangkat, ramailah dia boleh tarik. Lagi tinggi, lagi ramai. Kurang pangkat, kurang sikit. Ya. Macam mana kita dapat recommend daripada ahli ulama? Ni soalan dia. Macam mana cara kita dapat recommendation daripada ahli ulama? Ni pandangan saya lah. Tuan-tuan tak didik anak jadi tok guru. Itu dia. Didik anak jadi ahli ulama. Hantar pondok 6 tahun boleh jadi ahli ulama lah. 6 tahun 7 tahun. Pondok betul lah. Macam sekarang ni yang masih kuat lagi. Macam pondok Tubuh Kelantan. Tu yang kuat lagi. Ya. Di Kedah Gajah Mati rasanya. Dia banyak pondok dah. Gajah Mati, di Jeniang, Baling, Pasal di Baling ada pondok lagi. Didik anak jenis. Lepas tu di Perak ni di Keruh Hulu, Keruh. Pondok tu memang menghasil ulama lah. Ya. Didik anak jadi alim. Kalau anak jadi alim, jadi ulama, tok guru, mesti recommend ayah dia dulu. Kalau cucu, tok wan dia dulu. Ni tok aku, ni ayah aku, ni mak aku, gitulah kan. Tu kalau nak dapat recommend daripada ahli ulama. Lain-lain tu ialah gaji-gaji lah. Mana tok guru mesti kita tengok. Kalau tok guru tu dapat syurga, tok guru tu, ni anak murid aku ni. Orang ni aku pernah tengok dia mengaji aku. Gaji-gaji menghadap tok guru. Mana guru ada kita gaji menghadap. Gaji mengaji lah. Dia mesti recommend dia mesti recommend. Dia tengok dia kenal lah. Ni anak murid aku semasa dunia tu dia punya gaji mengaji ni. Ni. Tu recommend daripada orang soleh. Ya. Kemudian yang ketiga ialah mati syahid. Mati syahid ni ialah syahid ni ada 3 tu kan.
Syahid ada 3 jenis. Satu syahid besar sekali. Yang mati syahid ini ialah syahid besar lah. Syahid orang yang pergi berjuang untuk menegak agama Allah. Ya, sampai tak perang dia kena bunuh. Dia kena bunuh. Dia dianggap sebagai orang mati syahid. Ya. Yang kedua syahid dunia saja. Iaitu dia pergi berjuang kerana Allah. Dia pergi berjuang untuk menegak agama Allah, tapi bukan kerana Allah, kerana berani dia, kerana megah dia. Dia dapat syahid dunia aja. Syahid akhirat ni mati terkejut, mati tenggelam, mati terbakar, mati bersalin, mati berdarah lah. Ya? Itu syahid akhirat. Ya? Jadi ada syahid akhirat. Syahid dunia ni dia pergi kerana Allah, tapi bukan kerana Allah. Dapat syahid dunia aja, akhirat tak dapat. Syahid yang tinggi sekali maksud syahid tu ialah perang kerana Allah. Ya? Dapat syahid dunia dan akhirat. Itu yang dimasukkan mati syahid tu. Maka jenazahnya tak perlu kapan, tak perlu semayang, tanam dengan baju-baju darah tu. Ya? Itu syahid dunia akhirat ni. Ini kalau kita ada keluarga kita yang mati syahid tu, maka dia pun ada juga kuasa untuk jadi milik Allah, untuk recommend keluarga dia ikut ketinggian syahid dia lah. Ya, tinggi syahid dia, maka tinggilah, banyaklah dia boleh recommend orang daripada neraka pergi ke syurga. Ya. Okey, 3 golongan. Kita nak recommend tuan-tuan di 2-3 tempat di akhirat besok. Pertama di padang mahsyar. Ya. Pertama di padang mahsyar. Yang kedua ketika nak naik titis sirat. Ya. Nak membantu kita untuk meniti titis sirat. Titis sirat tu dia melentang di atas neraka. Ya. Lebih kurang 16,000 tahun perjalanan dia. Baru sampai ke ujung. Ujung tu baru syurga. Kita lepas naik titi, ujung tu baru jumpa syurga. Lepas tu syurga lah ujung tu. Bawah tu neraka. Titi tu atas neraka. Dia kata ni neraka, titi lintang tu. Ujung tu jumpa syurga. Ya. Jadi macam-macam lah. Ada macam burung terbang, ada macam kilat menyambar, ada macam berlari, ada macam naik kuda, ada yang mengikut, ada yang mengesot. Yang sampai lah. Tu yang agak pahala sikit. Itu berdasar pada pahala yang dia lakukan atas dunia ni. Besar pahala, cepat dia lintas. Lagi banyak pahala, lagi cepat dia lintas. Macam kita jugalah. Kita pergi Kuala Lumpur. Orang duit banyak. Naik flight. Naik pada airport. Naik flight di mana? Di Pulau Pinang. Setengah jam je sampai Kuala Lumpur. Orang duit banyak. Orang kurang sikit naik kereta. 3 jam setengah lah. Orang kurang lagi naik kereta buruk sikit, 5 jam sampai. Orang kurang lagi naik basikal dia. Ya. Sehari semalam pun sampai Kuala Lumpur. Orang kurang lagi basikal tak ada, jalan kaki. Seminggu sampai Kuala Lumpur. Tak? Itu mengikut amalan soleh. Sebab tu kita perlu buat pahala banyak atas dunia ni supaya amalan itulah menentukan kemampuan kita untuk melintas titis sirat. Lagi banyak pahala, lagi cepat kita melintas. Lagi cepat kita pergi ke syurga. Titi tu pula tuan-tuan, dia automatik. Fleksibel. Titi fleksibel. Orang yang pahala banyak, titi besar. Besar boleh melintas tu. Pahala sikit, dia kecil sikit. Pahala sikit, lagi kecil. Kafir munafik, lebih kecil daripada mata pedang. Lebih tajam, lebih halus pada rambut. Tu kafir munafik. Pijak je tu ujung neraka. Pijak tu ujung neraka. Ya. Orang yang dijanji Allah ni dia besar lah. Dia besar boleh melintas lah. Dia boleh lah mengesokkan, kurang mengesok lah. Kita paling lewat 16,000 tahun sampai. Para Nabi Rasul langsung tak terbayang. Titi tak terbayang. Pijak pun sampai terus. Macam kilat menyambar. Itu para Nabi Rasul lah. Ya? Cepat. Paling ulama yang soleh itu semua macam itulah. Laju-laju semua. Kurang pahala, slow sikit. Lagi kurang, lagi slow. Lagi kurang, lagi slow. Gitu ya.
Jadi kita akan minta dia ya. Tu rekomen di antara ni. Masa kita nak rekomen, masa tu kita perlu syafaat pada Nabi. Lepas tu ketika kita ditimbang, itu juga kita perlu rekomen pada Nabi Muhammad SAW. Ya, dia panggil seorang teman-teman ya. Kita timbang tu Nabi dah tengok lah. Kalau 50-50 tunggu dulu. Neraka pudak, syurga pudak. Kalau Nabi rekomen, alhamdulillah selamat. Itu yang Nabi, itu 50 dosa, 50 pahala. Dia kena tunggu dulu. Kalau Nabi rekomen, dia boleh pergi syurga. Itu yang Nabi letak serban tu. Kalau 20-80, 20 nya pahala, 80 dosa. Lori balak naik pun tak turun dah. Berat sangat. Dosa tu berat sangat. Tu jaga. Kalau 50, kalau 49, 50 tu boleh lagi lah. Tu tahan lagi. Nabi boleh rekomen lagi. Bos serban dia turun lah kan. Jadi dacing di akhirat yang Allah buat tuan. Very very sensitive. Cukup teliti. Tuan-tuan pernah tengok tak dacing yang timbang di post office? Envelope selai pada turun. Tengok kan? Envelope selai, envelope ya. Kecil je nipis. Macam ni letak sikit turun. Tu dia sensitif sangat. Tu macam itulah dacing yang Allah buat di akhirat tu. Cukup sensitif. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa amma man saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan baik dia, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia hidup dalam keadaan redha, yakni syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa orang yang ringan timbangan baik dia, fa ummuhu hawiyah, mak dia, ummu tu mak dia hawiyah. Apa mak? Wa ma adraka ma hiya, apa dia mahiyah itu? Narun hamiyah, api Allah yang bernyala-nyala. Nauzubillah. Jadi bergantung pada dia berat ringan. Kita tu yang kita nampak tak pahala, tak nampak kan. Di akhirat kita nampak tu kan. Allah ganti dengan jasad. Sembahyang kita Allah ganti jasad, ya. Mengaji kita malam ni pun Allah ganti jasad tu. Dia boleh timbang dia. Ni pun salah satulah untuk memberatkan kita hala ke syurga ni. Mengaji malam ni. Salah satulah amalan kita buat untuk memberatkan timbangan ke syurga. Ya. Dia akan nampak semua. Kita buat sunat nampak ada yang besar, ada kecil, ada besar macam-macam lah timbang. Punya sensitif. Sampai sekadar kita sedekah beras biji. Kita pernah sedekah beras biji, ada pahala di akhirat. Pernah curi beras biji, ada dosa di akhirat. Sampai begitulah. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu dalil dia. Siapa yang buat amal misqala dzarrah. Tahu tak zarah ni? Satu zarah tu kalau kita tepuk bantal pagi, pukul 9 pagi matahari tengah naik tu, tepuk bantal kita. Kibas ke selimut ke, jenis debu halus naik. Yang kecil sekali tu satu zarah. Yang terbang halus sekali tu. Itu satu zarah. Besar tu kata Allah macam beras biji lah. Ya. Dalam dunia ni kita pernah sedekah beras biji, ada pahala di akhirat. Atau pernah curi beras biji, ada dosa di akhirat. Begitulah. Sensitifnya. Macam dacing yang orang guna di post office tu. Allah buat dia sensitif, dia berat. Jadi kalau kita 50-50 tu ada harap lah ke syurga. Nabi boleh rekomen lah. Ya, Allah lepas sikit dah jumpa Tuhan. Tu mana syafaat tu? Tu guna syafaat Nabi ya. Nabi kata makku Nabi lepaskan. Kalau berat sangat tak boleh lah, tak payah nak buat. Bala man kasabat sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Firman Allah surah Baqarah ya. Bala bahkan siapa yang buat jahat. Bala man kasabat sayyi'atan, siapa yang buat jahat. Wa ahata bihi khati'uhu, jahatnya banyak menimbus yang baik tu. Jahat tu banyak tutup yang baik. Ya. Mana baik dia mungkin 20% saja, jahat 80. Jadi saya buang kalau senang nampak
Baiknya 20%, jahatnya 80. Jadi jahat 80, tutup yang baik 20 hilang itu ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atu, bahkan siapa yang buat jahat menutupi yang baiknya, faulaika ashabun nar, mereka masuk neraka, hum fiha khalidun, kekal mereka dalam neraka. Auzubillah. Ya, kalau neraka. Jadi masa timbang dia ada sifat juga. Ya. Ahli syurga pun ada recommend juga tuan. Ada sifat juga. Nabi recommend. Ya. Ahli syurga ni Nabi boleh recommend, boleh apa? Sebab syurga ni ada peringkat. Ada peringkat ya. Nabi boleh recommend naik ke atas lagi, atau boleh kata tempat bawah dia boleh tingkat atas. Ahli syurga pun dia boleh recommend. Kemudian ahli neraka. Ya. Ahli neraka pun Nabi boleh recommend lah. Kalau kadang-kadang tu orang tu dah ni dia jadalah kata apa nak sikit ya. Jadi sikit dia masuklah neraka apa-apa, mana patutnya keluar tak keluar lagi, dia boleh keluar dulu. Dengan recommend pada Nabi, juga orang soleh. Ceritanya orang soleh pun ada kuasa juga. Sebab tu kita perlu banyak orang soleh ni. Tunggu alim ulama, orang soleh, orang baik-baik ni, orang masjid ni bagus ya. Orang masjid ni ke baguslah. Kita sembang ceritanya lah di akhirat besok, kita sembang tentang yang dapat syurga ni, cerita yang dapat syurga, sembang-sembang. Kawan kita mana seorang lagi tak ada, seorang lagi dah tak ada. Cek tak ada. Tanya Allah, tanya malaikat Allah. Maka malaikat beritahu, kawan hang tu dalam neraka ni. Jom tengok jumpa, jom. Minta tolong Allah, ya Allah, lepaslah. Maka Allah dengan itu pun Allah boleh ya, Allah boleh tolong dengan doa permintaan daripada sahabat-sahabat yang ahli syurga ni, tu lepas daripada neraka ke syurga. Tu guna orang baik-baik, orang soleh ni ya. Jangan tuan-tuan orang baik-baik ni. Orang liling masjid ni baguslah hari dia tengok mesti tercek kawan tahu. Aku kenal depa ni duk candaan tu. Tak ada lah dalam syurga, mesti neraka punya kan. Tu kita sifat-sifat lah. Recommendation ya. Okey, yang saya bilang tadi tuan-tuan, semua tu ialah dengan izin Allah, Ya. Tu Allah sebut dalam Quran, man zalladzi yashfa'u, siapa yang boleh recommend indahu di sininya illa bi izni, mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Keizinan. Okey, nak izin Allah ni macam mana? Fa yaghfiru liman yasha wa yu'azibu man yasha wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Kita selalu wirid lepas sembahyang kan? Wirid lepas sembahyang tu. Fa yaghfiru liman yasha, aku ampun siapa pun dak. Aku azab siapa pun dak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala, aku Maha berkuasa di atas setiap sesuatu ya. Biizni ini maknanya orang tu kadang-kadang dia kan bukan dia nak buat dosa, terpaksa buat dosa. Tu ada maaf dia. Tu biizni tu. Tak. Ataupun dia tak perasan benda tu dosa. Tu ada maaf dia. Lepas buat, Allah aku tak tahulah, dah maji-maji baru tahu dosa punya. Aku tak apa. Dah lama aku sedar. Tu mungkin ada maaf dia. Tu ada excuse lah. Satu mungkin dia buat tak tahu. Ya. Yang kedua tersilap. Dia ingat tak dosa, dia buat dosa. Ya. Ya. Yang kedua mungkin dia terpengaruh dengan kawan-kawan. Ya, kalau jauh-jauh dia pun ikut Allah dosa. Ya. Pertama jahil dia, kadang-kadang dia pengaruh kawan. Ya, lepas tu dah mengaji-ngaji dia tahu dia taubat. Tu Allah boleh maaflah. Tu biizni tu. Ya. Yang tak maaf ni dia tahu dosa dia buat juga. Orang tu mencuri haram lah, aku nak curi juga. Orang tu rasuah tak boleh, haram, masuk neraka. Neraka lah, aku nak juga rasuah ni. Banyak, 3 juta. Orang nak rasuah 3 juta. Kita tak mau, aku nak. Neraka lah, aku nak juga. Tu tak maaf. Ya, kena rasuah 3 juta, kelabu mata. Ya.
Itu tak ada maafnya. Tu sebab tu ni. Kita hafal dosa haram, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang rasuah, orang terima rasuah, dua-dua neraka. Dia tahu hadis tu, kita terang kat dia. Ingatkan dia. Dia tak peduli, dia langgar aja. Ya. Duit punya pasal. Ya. Banyak ni. Ya. Hak tu tak maafnya. Ya. Sebab tu Allah kata, man zal ladzi yashfa'u indahu, siapa yang boleh rekomendasinya melainkan dengan izin Allah. Okey. Begitu. Ayat ini menerangkan tentang makam ketuhanan dan makam perhambaan. Jadi tuan-tuan, makam ketuhanan dia beza dengan makam perhambaan, tuan-tuan. Kita tak boleh fikir apa nak Allah tu dengan kita, tak boleh ya. Kita tak boleh fikir Allah dengan kita ya. Kita jangan cuba samakan Allah dengan kita ya. Misalnya pemerintahan Allah, kita akan fikir pemerintah tu macam mana, tinggi dia, besar macam mana, tak boleh fikir tu ya. Kita luas-luas, besar-besar, serah pada Allah ya. Serah Allah. Lepas tu recommend semua tu ya, dengan izin Allah, izin tu macam mana ya, bentuk tu macam mana, dia berizin macam mana ya, tu tak boleh fikir juga dengan otak kita. Itu kuasa Allah ya. Sebab Allah dengan kita memang totally different ya. Beza sungguh. Sebab dia ketuhanan, di segi ketuhanan. Kita di segi makhluk tak sama. Kan kita baca dulu kan, banyak yang benda tak boleh fikir ya, macam yadullahi fawqa aydihim ya, tangan Allah atas tangan mereka. Tu pun tak boleh fikir tangan Allah tu ya. Macam apa nama wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal wajah Tuhan kamu, kekal wajah tu muka. Muka Tuhan. Itu pun tak boleh fikir macam mana muka Tuhan, dan jangan fikir. Ya, tak boleh dapat. Ya. Itu biar wasnya kursi, luas pemerintah Allah. Allah merintah macam mana? Itu pun tak boleh fikir. Ya, sebab tu Nabi dalam banyak-banyak hal Nabi terang. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah wa tahlik. Fikirlah kejadian Allah. Jangan fikir Allah binasa kamu. Ya. Fikir kejadian Allah. Fikir makhluk Allah tak apa, fikirlah tak apa, boleh. Itu boleh, tak ada masalah. Jangan cuba fikir Allah. Ya, sebab otak kita tak boleh sampai. Otak kita tak boleh sampai. Macam mana kita nak kenal kuasa Allah, nak kenal pemerintahan Allah, apa nak arash tempat Allah bersemayam misalnya, tak boleh tu kan. Allah Maha Besar kan. Besar mana kan. Itu pun tak boleh fikir ya. Apa-apa juga milik Allah jangan fikir dengan otak kita. Takkan betul ya. Lepas tu ayat ini menerangkan tentang makam ketuhanan dan makam perhambaan. Ini dua-dua benda beza yang amat sangat ya. Sebab ketuhanan ni di segi sifat Allah yang qadim, lagi azali. Ya, yang qidam lagi azali ya. Yang tidak ada kesudahan. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada kesudahan. Boleh faham, nak tengok tak boleh, nak lihat tak boleh. Faham saja. Ya. Dia kata hamba ni tak apalah. Hamba tu boleh fikirlah ya. Maka hamba. Setiap makhluk adalah hamba Allah, tidak lebih daripada itu. Jadi semua tu hamba Allah. Ya. Abdun. Ya. Ia tidak berhak memberi suatu syafaat di sisi Allah melainkan dengan keizanannya. Maknanya setiap makhluk lah, setiap tu termasuklah para nabi, rasul-rasul, orang soleh apa semua tu tak boleh nak recommend sembarangan, tak boleh. Yang Allah bagi izin pun boleh. Ya, yang Allah benarkan bolehlah. Ya. Walaupun dia kata ni saudara aku, ni adik-beradik aku, ni abangku, ni kak aku ya. Katalah dia tu orang mati syahid contoh. Oh ni kak aku ya Allah. Allah kata jangan, tak boleh. Taklah. Jadi apa juga mesti dapat kebenaran daripada Allah dengan izin Allah. Permit daripada Allah lah. Walaupun ni isteri aku, ni anak aku banyak zaman Nabi Rasul-Rasul pun banyak gitu kan. Contoh Nabi Nuh, anak dia tak beriman. Isteri Nabi Nuh pun tak beriman. Ya. Itu bukan orang lain kan. Macam Nabi Muhammad sendiri pun, pak menakan dia pun tak beriman. Abu Lahab.
Abu Talib tak beriman sampai sudah. Tu semua tu apa dah? Semua tu terhenti di atas kehendak Allah. Bila tak ada lah, walaupun pak menakan sendiri, walaupun tok sendiri, walaupun abang sendiri, walaupun anak sendiri. Ya, itu masalah tertentu, ketentuan semua sebenar tu daripada Allah. Ya, okey. Akidah ini meletakkan sempadan perbezaan di antara hakikat ubudiyah dan hakikat rububiyah. Hakikat ubudiyah ni hakikat penyembahan. Ma'bud ni menyembah. Menyembah tuan-tuan bukan sembahyang. Bukan sembahyang saja. Sembahyang masuk juga lah. Menyembah ni mana ikut sungguh aturan Allah. Allah kata haram-haram atau halal-halal atau sunat-sunat, Allah kata makruh-makruh gitu. Itu menyembah. Taat, ya. Ya. Termasuklah sembahyang masuk juga lah kan. Tapi bukan yang tu saja. Segala-gala lah, cara makan, cara minum, cara pakai, cara berjalan, cara nikah kahwin, cara jual, pajak, sewa, gadai, pinjam, mentah, terbit, ekonomi, politik, semua mesti menyembah Allah. Mesti ikut aturan-peraturan yang diatur oleh Allah SWT. Ya, tak boleh kehendak kita. Sebab kita duduk atas dunia ni bukan hak milik kita, bukan hak milik kerajaan Malaysia, bukan hak milik ayah mak kita. Hak milik Allah. Allah beri pinjam je. Jadi wajib semestinya kita mesti patuh dan taat dia ikut kehendak Allah. Okey dah, itu ubudiyah. Begitu dengan hakikat rububiyah, Rabb. Rabb ni tadbir, mengatur, mengasuh, mendidik. Itu Rabb, ya. Rububiyah. Di mana hakikat hamba dan hakikat Tuhan tidak bercampur dan tidak sekutu, ya. Hakikat Tuhan tidak bercampur dengan dan tidak sekutu sama sekali dengan sifat atau mana-mana keistimewaan. Okey, hak Tuhan, hak hamba tak boleh campur, ya. Tidak sekutu sama sekali pada sifat mana-mana istimewa, hakikat Tuhan tidak bercampur. Allah lah, ya. Tidak sekutu dengan sama sekali. Maknanya Allah merintah, Allah terbit, tak campur dengan kita lah, ya. Allah buat kehendak dia, mu suka ke, tak suka ke, redha ke, tak redha, ya. Apabila Allah kata innama amruhu iza arada syai'an an yaqulu kun fayakun. Bila Allah satu benda jadilah ia. Ya. Mana kita yang ada pada kita ialah kita mesti taat kepada Allah. Suka ke, tak suka ke, berat ke, ringan ke, susah ke, senang ke, orang suka ke, orang benci ke, itu semua tak penting. Yang penting sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikut perintahmu, ya. Yang tidak boleh dan tidak sekutu sama sekali pada sifat atau mana-mana keistimewaan. Tidak, Allah tidak sekutu. La syarika lahu, tidak sekutu dan tidak ada bantuan-bantuan. Bantah mana-mana lah. Maknanya kok-kok lah kita fikir payah, ya. Allah ni langit lagi nak jaga, bumi nak jaga. Tu jangan fikir gitu. Jangan fikir itu. Allah ni timur pun dia jaga juga, barat juga, jangan fikir gitu. Sebab dia ketuhanan lain pada makhluk. Dia lain, tak boleh fikir dengan otak dia, ya. Permanya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kun azan kun, isyarat. Ada tok ni. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan dulu. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولقنا السبيل. اللهم نريد كما نرد الأرض من شمسك أبدا. اللهم يسر عسير في أمورنا إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا والباطل باطلا واجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا فينا ولا من شق ولا مرحوما. اللهم نسألك بكل خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بالصلاة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.